Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat ulang kaji tentang tajuk bumi sebagai sfera, di mana soalan ni memberikan kita 12 markah di dalam kertas 2 bahagian B dan merupakan soalan pilihan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan beberapa penyelesaian untuk soalan percubaan negeri. Okey, sebelum kita teruskan dengan soalan, sebelum menjawab soalan, ada beberapa poin yang kita perlu tahu, yang perlu ada untuk kita gunakan ketika menjawab soalan nanti. Okey, yang pertama sekali, bila kita belajar bumi, kita mesti tahu yang ini adalah garisan khatulistiwa, 0 darjah, dan yang ini adalah garisan Greenwich Meridian, 0 darjah juga, garisan khatulistiwa. Okey, apa-apa yang berada di sebelah utara, dikenali, dan juga berada di sebelah selatan, dikenali sebagai latitude. Contoh, kalau cikgu ada 20 darjah utara ataupun 50 darjah selatan, itu dikenali sebagai latitude. Okey, ataupun kita ada di sebelah timur dan di sebelah barat. Jika kita ada di sebelah timur, katalah cikgu ada 35 darjah timur dan kita ada 105 darjah barat, katakan, maka ini dikenali sebagai longitude. Okey, jadi untuk dapatkan kedudukan, apabila kita baca sesuatu kedudukan, maka kita akan baca, katalah kita berada di titik R dekat sini. Okey, katalah R ini adalah 20 darjah utara, 35 darjah timur. Jadi untuk mendapatkan lokasi atau kedudukan, cara bacaan R, latitude terlebih dahulu 20 darjah utara dan seterusnya longitude 35 darjah timur. Okay, so itu basic untuk kita jawab soalan bumi di mana kita tahu latitude, longitude dan lokasi. Okay, seterusnya, bila kita jawab soalan, kita akan nampak dua perkataan yang penting dekat sini. Kita ada diameter bumi dan kita juga ada diameter selarian latitude. Okey, di sini, okey, katalah cikgu ada kedudukan P di atas. Okey, katalah kita ada 20 darjah utara, 120 darjah barat. Okey, bila diberitahu PQ ialah diameter bumi, maka di mana kita punya Q kita akan berada, yang ini garisan khatulistiwa, 0 darjah, maka Q kita akan melalui pusat bumi dan terletak di sini. Jadi, daripada 20 darjah utara akan jadi 20 darjah selatan, 120 barat, timur, jumlah mesti 180. So, 180 tolak 120 barat dekat sini, kita ada 60 darjah timur. Okey, jadi itu khas untuk apabila diberitahu tentang diameter bumi. Okey, dia beza kalau kita ada diameter selarian latitude. Contoh, kalau cikgu ada PQ adalah diameter selarian latitude. Yang sama, katalah cikgu ada dekat sini P juga. Okey, masih yang sama 20 darjah utara, 120 darjah barat. Okey, diameter selarian latitude, Q berada di latitude yang selari. Dia akan berada di sini. Jadi kedudukan Q masih lagi 20 darjah utara di latitude yang sama. Timur 180 tolak 120 barat. Maka kita ada 60 darjah timur. Untuk kedudukan Q. Okey, itu yang kedua yang kita perlu tahu bila kita menjawab soalan bumi. Okey, seterusnya yang ketiga. Untuk bumi, kita akan perlu mencari jarak. Jadi dekat sini ada
3 jarak dekat sini yang akan ditanya. Pertama sekali adalah jarak apabila kedudukan PQ di longitude yang sama. Contohnya P di sini, Q di sini. Okey, maksud dia berada di longitude yang sama di sepanjang garis meridian. Okey, jadi di sini kita akan cari beza sudut jarak sama dengan beza sudut darab 60. Okey, itu je. Formula jarak mesti beza sudut darab 60. Okey. Jika kita ada kedudukan PQ di sepanjang latitude yang sama, sepanjang latitude selari, maka sama juga kita ada jarak, formula yang sama, beza sudut, mesti darab 60 cos latitude kita. So latitude apa yang kita ada dekat atas ni? Katalah latitude ni 20 darjah utara. Jadi kita akan kata beza sudut darab 60 cos 20. Dan akhir sekali kita ada jarak terpendek atau jarak terdekat. Okey, yang ini cikgu akan tunjuk sekejap lagi bila dalam contoh soalan. Jarak terpendek atau terdekat masih sama beza sudut darab 60. Cuma beza dia kita akan guna konsep separuh bulatan tu. Separuh bumi tu. Maknanya sama ada kutub selatan atau kutub utara. Jadi kita akan tengoklah contoh dia nanti. Okey, untuk beza sudut ni, macam mana nak cari beza sudut? Kalau contoh, kalau kita berada di arah yang sama, contohnya satu bandar P berada di 50 darjah utara, bandar Q berada di 30 darjah utara. Okey, jadi beza sudut bila utara dengan utara kita mesti tolak. Jadi beza sudut kita dapat 20 darjah utara. Okey, samalah dengan keadaan timur-timur, barat-barat ataupun selatan-selatan. Kita mesti tolak. Berbeza dengan kalau kita ada arah yang berbeza. Contoh, kita ada 50 darjah timur dengan 115 darjah barat. Okey, di sini beza sudut adalah timur campur barat. So kita ada 165 darjah. Ni tak ada utara. Beza sudut maknanya darjah je lah, 20 darjah. So beza sudut dekat sini 165 darjah. Jadi kedudukan sama. Kalau utara selatan pun kita kena tambah. Dan akhir sekali yang kita kena tahu di soalan akhir nanti dalam soalan percubaan tu nanti kita ada laju sama dengan jarak bahagi masa. So kita akan guna konsep ni lah. Okey. Jadi pertama kalau ikut dekat depan ni, pertama pelajar mesti tahu latitude dan juga longitude dan juga lokasi. Okey, ini yang pertama. Kedua, pelajar mesti tahu apa itu diameter bumi dan apa itu diameter selarian latitude. Okey, dan yang ketiga barulah kita tengok beza jarak, sama ada jarak tu di sepanjang longitude yang sama, jarak itu di sepanjang latitude yang sama ataupun jarak terpendek atau terdekat. Yang itu yang ketiga, dan akhir sekali barulah kita ada laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi kita terus pergi pada soalan percubaan kita. Kita tengok soalan yang mula-mula sekali. Okey, so dekat sini kita ada diberi P, kalau kita tengok soalan P 48 darjah selatan, 72 barat, Q 48 darjah selatan, 38 darjah barat, R dan K ialah 4 titik pada permukaan bumi. Okey, mula-mula sekali, kenapa cikgu fokuskan tadi pada diameter bumi atau diameter selarian latitude? Okey, apa yang perlu kita buat? Kita akan fokus dekat sini dulu.
PR ialah diameter selarian latitude. Okey, jadi kita tengok kedudukan titik yang mana ada lokasi dia, kedudukan yang mana. P dengan R. P 48 selatan, 72 barat. R kita belum tahu lagi kedudukan dia. Okey, jadi buatlah lakaran, Okey, buatlah 0 darjah di sini untuk khatulistiwa. Okey, cikgu ada P dekat sini. 48 darjah selatan, 72 barat. P tu yang ini, kita fokus pada diameter selarian latitude tadi. Okey, disebabkan P di selatan dan barat, maka cikgu letak dia di hujung, paling hujung dekat baut selatan dan paling hujung dekat barat. Jadi kita pun labelkan dia siap-siap. Kita ada 48 darjah selatan, 72 darjah barat dekat situ. Okey, jadi di mana kedudukan R kita yang kita tak tahu ni? So, kedudukan R yang kita tak tahu, dia akan, sebab dia diameter selarian, maka dia akan berada di latitude yang sama, latitude yang selari. Jadi, kita letaklah R kita di situ, maka kita ada 48 darjah selatan juga, sebab dia satu selari, satu latitude. Timur, kita kena tolak 180 tolak 72 barat. Maka kita akan dapat 108 darjah timur. Jadi bila kita fokus pada yang diameter tu dulu, automatik kita boleh jawab soalan A. A dia tanya longitude bagi R. Jika dia tanya longitude bagi R, kita cuma jawab yang longitude saja, 108 darjah timur. Kalau dia tanya latitude, kita akan jawab 48 darjah selatan. Kalau dia tanya lokasi atau kedudukan, kita akan jawab R 48 darjah selatan, 108 darjah timur. Jadi tengok soalan betul-betul sama ada dia tanya longitude, latitude ataupun lokasi. Okey. Seterusnya, kita letak titik Q dekat situ. Cikgu ada titik Q. Kita untuk meneruskan soalan, kita letak titik Q dekat sini. 48 darjah selatan, 38 darjah barat. Okey, jadi kalau kita tengok, dia masih di 48 darjah selatan. Jadi kita boleh letak dia di latitude yang sama, tapi dia 38 barat. Jadi kita akan cubalah letak dia di sini. Okey, kita letak dekat situ titik Q. Okey, di mana Q 48 darjah selatan, boleh labelkan lah. Kata kita label dekat luar pun tak apalah. Okey, so kita labelkan. Sekejap. Okey, so kita labelkan titik Q dekat sini. So Q kita ni, kita tulis sikit lah. Q 48 darjah selatan, 38 darjah barat. Okey, so sekarang soalan dia adalah soalan jarak terpendek. Yang ini soalan jarak terpendek. Okey, macam mana nak cari jarak terpendek? Kita tengok dulu kedudukan P dan R. Okey, kita nak lukis separuh bulatan. Jadi kita nampak P dan R berada di selatan. P 48 darjah selatan, R pun 48 darjah selatan. Jadi jalan kerja ni khas untuk jarak terpendek saja. Cikgu bulatkan jarak terpendek tu. Okey, jadi kita akan buat separuh bulatan di bahagian selatan. Okey, jadi kita mula dari tengah. Kita pergi pada P. Okey, disebabkan dia 48 darjah selatan, maka beza sudut dekat sini 48 lah. Okey, lepas tu kita letak pula dia di kedudukan R dekat sini. Okey, 48 darjah selatan juga, maka kita letak sini sudut 48. Okey, jadi jarak terpendek yang kita nak ukur dari P ke R dari sini ke sini. Tu dari anak panah P ke R. Jadi sudut dia berapa? Jarak sama dengan jarak terpendek sama dengan beza sudut
180 tolak 48 tolak 48. Dan jarak mesti darab 60. Okey, stop sampai situ. Terus dapat jawapan. So, berapa batu nautika? Kita ada 180 tolak 48 tolak 48. Darab dengan 60. Mesti 5,040 batu nautika. Semua jarak kita kena darab dengan 60. Untuk soalan bumi ni. Okey. Seterusnya hitung jarak dari P ke timur ke Q. Okey, so maknanya kita ada P. Okey, kita nak pergi cari jarak dia P ke timur ke Q. Maknanya antara P dan Q. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar dekat situ, kalau cikgu highlightkan dekat situ, tengok katalah kita ambil warna orange ni. Okey, dari P ke Q dekat sini. Maknanya kita nak cari jarak dari P ke Q. Kita nampak dekat situ dia di latitude yang sama. Dia di latitude yang sama. Okey, jadi apa yang kita buat? Yang latitude ni sebelah kiri ni, ataupun kalau kita salin balik semula ni, P 48 darjah selatan, 72 darjah barat tadi. Okey, Q kita ada 48 darjah selatan, 38 darjah barat. Okey, apa yang kita kena buat? Kita tahu dia di latitude yang sama. Jadi kita jangan tengok latitude dekat sini. Beza sudut kita ambil yang ini. Okey, barat dengan barat maksud dia jarak 72 tolak 38 beza sudut. Okey, mesti darab 60 untuk jarak. Dan kita tahu bila dia di latitude yang sama, dia mesti cos latitude. So, latitude kita 48. So, cos 48. Jadi, terus dapat jawapan dalam batu nautika. So, 72 tolak 38 darab 60 cos 48. Jadi, kita ada 1365 batu nautika. Boleh Okey. Dan akhir sekali barulah soalan D. Okey, dekat D ni dia membabitkan, selalu dia soalan D dia mesti membabitkan laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, jadi kita nampak sebuah kapal terbang berlepas dari Q arah ke utara K. Okey, maksud dia daripada Q dekat sini, ni daripada Q, kita ada Q dekat sini ni. Okey, dia nak terbang arah ke utara K. Okey, tapi sebelum tu kita tengok apa yang diberi. Dia beri laju 660 knot dan dia beri masa 5,5 jam. Dia suruh hitung jarak. Okey, jadi D1 laju sama dengan jarak bagi masa. Laju kita ada 660 knot. Sama dengan jarak yang kita nak hitung bahagi masa mesti dalam jam. So, 5,5 jam mesti 5.5 jam lah. 5.5 jam sebab setengah 30 bagi 60, 0.5. So, kita ada 5.5 jam. Jadi, kita akan teruslah dapat jarak QK kita tadi. Jarak QK sama dengan 660 darab 5.5. Kita ada berapa batu nautika? Kita ada 3,630 batu nautika. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan D2. Okey, D2 kita nak cari latitude K. Okey, cikgu padam dulu jawapan dekat atas ni. Harap-harap semua dah tengok, dah dapat salin. Okey, yang bahagian C ni cikgu padam dulu. Cikgu nak tunjukkan soalan D2. Kita nak cari latitude K. Okey. Kita akan mula dari sini. Ini 0 darjah khatulistiwa. 0 darjah khatulistiwa. Jadi kalau cikgu lakarkan dekat sini, 0 darjah, yang ini khatulistiwa. Okey, cikgu ada titik Q dekat situ. Lokasi Q dekat bawah tu. Okey, so Q dekat situ diberi 48 darjah selatan.
48 darjah selatan menunjukkan beza sudut dari khatulistiwa ke Q adalah 48. Dan kalau cikgu nak tahu jarak dia dari khatulistiwa ke Q, cikgu akan darab dengan 60, maka cikgu akan dapat jawapan dia 48 darab 60, kita ada 2880 batu nautika. Sedangkan jarak dari Q ke K 3630. Maksud dia sekarang cikgu ada Q ni, Q dekat bawah ni yang hijau ni, jarak dia ke khatulistiwa 2880, sedangkan K 3600 lebih dari 2800, maka K dah berada di atas. K dah berada di utara dekat sini. Okey, sebab dia 3630 melebihi 2880 yang hitam tu. Jadi K dekat sini kita tak tahu berapa darjah utara. Kita tak tahu latitude dia berapa darjah utara, tapi kita tahu beza sudut bila dikira dari khatulistiwa theta darjah. Apa-apa hal mesti kira dari khatulistiwa. Contoh dari 0 ke Q tadi 48 selatan, kita ada 48 darjah lah. Dari 0 darjah ke K theta utara, kita ada theta darjah yang kita tak tahu. Okey, jadi kita akan kira jarak QK ni. Kita akan kira jarak QK atau KQ. Jarak sama dengan beza sudut. So, beza sudut dia yang mana? Beza sudut dia mestilah dari merah ke hijau ni. Dari atas ke bawah. Jadi, beza sudut dia kita ada atas utara, bawah selatan, theta tambah 48. Jarak mesti darab 60. Okey, sebab Q, K atas dan bawah, K tu dah berada di atas sini. Okey, Q, K atas dan bawah bukan di latitude yang sama, maka tak perlu darab 60. Tak perlu darab cos latitude. Okey, jadi theta tambah 48 darab 60 sama dengan jarak QK kita tadi 3630. Jadi berapa theta kita? Theta sama dengan 3630 bahagi 60 tolak 48 akan terus bagi jawapan latitude. So akan terus bagi jawapan latitude 3630 tolak 48, 3630 bahagi 60. Terus tolak 48, kita ada 12.5 darjah utara. Jadi bila kita guna kaedah ni, theta yang kita cari akan terus bagi jawapan sama ada latitude atau longitude. So kita ada 12.5 darjah utara. Okey. Seterusnya kita beralih pada soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, sama juga, tak ada lakaran bumi diberi, maka kita boleh lakarkan terlebih dahulu. Bila lakarkan, kita nampak ada titik W. Kita ada titik W, kita ada titik X, kita ada titik Y. Dan kita ada Z yang tak diketahui. Yang penting kita kena fokuskan WZ ialah diameter bumi. WZ ialah diameter bumi. Jadi kita akan buat bumi kita. Kita akan buat 0 darjah dekat situ. Okey, kita ada W di selatan dan di timur. Jadi cikgu boleh lukis W di sini. Di selatan 45 darjah selatan dan di timur 60 darjah timur. Okey. Dan dia diameter bumi dengan siapa? Dengan Z. Z ni yang kita tak ketahui. Tapi sebab dia diameter bumi, maka kita akan bawa dia lalu di tengah bumi ni. Okey, so letaklah Z di situ. Jadi Z kita akan jadi 45 darjah selatan, dia akan jadi 45 darjah utara. Okey, 60 timur akan jadi 180 tolak 60. So kita ada 120 darjah barat. Okey, jadi bila disuruh nyatakan kedudukan Z, maka kita akan terus dapat kedudukan Z
45 darjah utara, 120 darjah barat. Okey. Seterusnya, dia kata X, dia beri X. X adalah 3,900 batu nautika dari W. Diukur sepanjang meridian yang sama. Apa maksud diukur sepanjang meridian yang sama? Maksud dia kita ukur dia daripada W ni sepanjang longitude yang sama ni lah. Di sepanjang meridian yang sama. Okey. Tapi disebabkan X ni dia dah beritahu dekat sini, kita dah nampak X tu theta darjah utara. Maknanya dia mesti berada di utara, di atas. Dia dah melepasi 0 darjah khatulistiwa. Jadi mungkin X tu berada di sinilah. Katakan X tu berada di sini. Kita letak theta darjah utara. Masih lagi 60 darjah timur. Itu maksud dia berada di meridian yang sama. Maksud dia timur dia sama, 60 darjah. Okey, jadi kita nak kira theta tu, bila dia nak suruh kira theta, maknanya dia nak tahu dia latitude dia berapa darjah utara. Okey, jarak X dengan W adalah 3,900. Okey, so maknanya kalau kita mulakan macam ni, katalah B, cikgu ada khatulistiwa dekat sini, 0 darjah. Okey, cikgu ada W dekat bawah ni, 45 darjah selatan. Maknanya dari 0 darjah ke W, kita ada 45 darjah beza sudut dia. Okey, dan kita ada dekat sini, kita ada X, dia beritahu theta darjah utara. Jadi kita tak tahu dari 0 ke X ni berapa darjah, kita ada theta darjah dekat situ. Yang kita tahu jarak dari X ke W ni adalah 3,900 batu nautika. So, bila nak cari jarak, beza sudut darab 60. So, beza sudut dia kita kena ambil yang inilah beza sudut. Kita kena ambil yang ni. Beza sudut dari X sampai W. So, kita ada theta tambah 45. Jarak mesti darab 60. Tak perlu cos sebab dia bukan di latitude yang sama, maka terus samakan dengan 3,900. Jadi theta kita 3,900 bahagi 60 tolak 45. So kita ada jawapan dekat situ, theta. Dia terus bagi jawapan kita punya latitude lah. Tolak 45. So kita ada 20 darjah utara. Jadi bila dia 20 darjah utara, maksud dia X mesti berada bawah sedikit daripada Z. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini, Z ni kita letak dia bawah sikit. Okey. Jadi kalau kita tengok bulat bumi kita ni tadi, okey. Kalau kita tengok Z ni di 45 darjah utara. Sedangkan X kita 20 darjah utara. Jadi kalau ini, kita letak di bawah sikit lah. So kita letaklah X di sini. 20 darjah utara, 60 darjah timur. Okey. Seterusnya, hitung jarak dari Y ke W. Okey, dari Y ke W. Okey, sekarang ni, di mana Y kita? Y kita kalau kita baca, 45 darjah selatan, kalau kita tengok dekat sini. Y 45 darjah selatan, maknanya dia berada di bawah. Dia mesti selari dengan W lah, sebab W pun 45 darjah selatan. Cuma beza dia dekat 28 darjah barat. Okey, so kita tak boleh letak hujung, sebab hujung tu kalau kita tengok Z 120 darjah barat. Jadi kita letak dia dekat dalam sinilah. So, kita letaklah Y di situ. Okey, jadi Y kita 45 darjah selatan, 28 darjah barat. Okey, jadi kita nak cari jarak Y ke W. Hitung jarak Y ke W. Kalau kita tengok Y ke W tu yang mana? Y sini, W sini. Jadi kita nampak tak dia bila cikgu buat garisan hitam ni?
Okey, so dia di latitude yang sama. Y ke W ni di latitude yang sama. Jadi kalau kita buat, kita akan katalah Y tadi kita ada 45 darjah selatan, 28 darjah barat. W kita ada 45 darjah selatan, 60 darjah timur. Okey, jadi cikgu dah beritahu tadi, bila dia di latitude yang sama, kita jangan tengok latitude yang sama ni. Kita terus tengok beza sudut barat dengan timur, kena tambah. 60 tambah 28, tu beza sudut dia. Setiap jarak kita mesti darab 60, cuma bila dia di latitude yang sama, kita kena cos latitude tu, iaitu latitude dia 45. Jadi terus dapat jawapan, jarak kita ada 60 tambah 28 darab 60 cos 45. Kita ada 3,733.5 dua batu nautika. Okey, so 3,733.52 batu nautika. Okey, so dia bezalah. Beza jika kedudukan titik kita atas bawah macam ni, satu atas, satu bawah, berhenti sampai darab 60 je. Tapi kalau dia sebelah menyebelah ni, satu latitude yang selari dekat sini, maka kita kena darab 60, tapi mesti cos latitude. Okey, dan seterusnya soalan D. Okey, soalan D mesti membabitkan laju, jarak, bahagi masa. Sebab apa? Sebab cikgu dah nampak ada laju dekat sini. 450. Dan dia tanya masa. Dia tanya masa. Jadi bila dia tanya masa, laju, masa, kita mesti ada jarak. Jadi untuk tahu jarak tu, kita tengok perjalanan tu dari mana ke mana. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi tengok perjalanan kita. Okey, dia cerita dekat situ, sebuah kapal terbang berlepas dari Y dan terbang ke W. Jadi kita ada jarak itu adalah Y W. Okey, kemudian dari W dekat sini tadi, dia terbang ke X. So daripada W terbang ke X. Okey, so perjalanan kita YW, mula-mula dari Y ke W, seterusnya W ke X. Okey, jadi masukkan saja data. Laju kita ada 450. Jarak YW dah ada dekat atas ni, iaitu yang kita cari ni. So 3733.52 campur dengan jarak WX. Jarak WX pun dah ada diberi dekat sini. 3,900 bahagi dengan masa. Jadi kita dapatlah masa kita sama dengan 3733.52 tambah dengan 3,900 bahagilah dengan 450. Jadi kita dapat 16.96 jam. Masa terus diberi dalam jam. Sekitar ada 16.96 jam. Jadi lengkap jawapan bumi kita. Semua ni memberikan 12 markah. Kalau kita tengok ni, 3 markah, 3 dan 3. Semua 12 markah. Okey, so kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Kita ada P, Q, R dan M. Okey, cikgu akan terus fokus pada PR ialah diameter bumi. Jadi bila kita lukis, kita ada khatulistiwa. Titik P diberi dekat sini 60 utara, 45 barat. Jadi cikgu akan terus tulis titik di utara dan di barat. Ambil di sini. Cikgu terus label P. So kita ada 60 darjah utara, 45 darjah barat. Okey. Disebabkan R ialah diameter bumi, maka kita teruslah bawa titik R kita rentas
tengah ni. Maka kita letak R di sini. 60 utara akan jadi 60 selatan. Timur barat mesti 180 tolak 45. 180 tolak 45. Okey, jadi bila dia tanya longitude bagi R, maka kita akan jawab 135 darjah timur. Dekat sini 135 darjah timur. Okey, bracket ni kita tak payah buat lah. Bracket tak payah buat. Kita terus dia tulis 135 darjah timur. Okey, S terletak ke timur P dan jarak dari PS diukur sepanjang selarian latitude adalah 4,500 batu nautika. Okey, jadi hitung longitude S. Okey, sebelum tu kita ada Q, kita boleh letak siap-siap dekat sini. Kita ada Q dulu. Kita letak Q dulu 36 selatan, 45 barat. Kalau R di bawah 60 selatan, maka kita akan letak dia atas sikit lah daripada R ni. Dia di 45 barat, jadi dia mesti di satu meridian yang sama. Satu longitude yang sama dekat sini Q. Jadi ni kita label dulu siap-siap. 36 darjah selatan, 45 darjah barat. Okey, R dan M. M terletak ke utara R. Okey, jadi nanti kita tahu bila dia sebut M terletak ke utara R, maknanya M akan berada di utara R dekat sini sepanjang. Kita akan cari kedudukan dia sepanjang meridian yang sama ni. Okey. Sekarang ni dia kata S terletak ke timur P dan jarak, maksud dia S akan pergi ke sana, ke timur P, diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Maknanya dia mesti berada di latitude yang sama. Jadi S tu berada di latitude yang sama. Jadi P nak pergi S, P nak pergi S tu, kalau kita tengok, kita ada garisan tengah-tengah dekat sini, Greenwich Meridian ni. Jadi cikgu akan mulakan macam ni. Kita ada ni 0 darjah. Yang P ni, cikgu akan letak di sebelah barat dekat sini. P. Bila sebelah barat, kita akan baca 45 darjah barat lah. Maka beza sudut dari 0 ke 45 darjah barat adalah 45 darjah lah dekat situ. Okey, jadi cikgu nak tahu jarak P ke 0 darjah tu, kita akan darab dengan 60. Setiap jarak kita darab dengan 60. Jadi 45 darab 60, 45 darab 60 kita ada 2,700 batu nautika. Dari P ke 0 darjah, dari P ke 0 darjah, Greenwich Meridian kita, 2,700 batu nautika. Sedangkan dari P ke S, 4,500. Maknanya mesti lebih dari 2,700. Maknanya P tadi mesti bergerak terus melepasi garisan kosong tu. Maka kita akan letak S di sini yang kita tak tahu berapa darjah timur. Dia dah berada di timur. Dia dah melepasi garisan kosong sebab jarak dia lebih dari 2,700. Jarak P dengan S tadi lebih dari 2,700. So ini kita letak beza sudut theta darjah. Okey. So jarak dari P ke 0 2,700 tapi jarak dari P ke S 4,500. Jadi macam mana kita nak cari longitude S? Beza sudut semualah dari P ke S ni lah. So kita ada theta tambah 45. Okey. So mesti darab 60. Dan kenapa mesti darab cos 60 dekat sini? Cikgu tulis darab cos 60 dekat sini. Sebab kedudukan S kita dah berada di sini dan sekarang dia selarian latitude. Dia satu latitude yang sama. So bila satu latitude yang sama, kita mesti cos latitude. Cos 60 sama dengan jarak yang diberi dalam soalan tadi, 4,500. Maka theta kita sama dengan 4,500 bahagi 60 cos 60 tolak 45. Jadi teruslah dapat jawapan kita.
Jawapan kita 4,500 bahagi 60 cos 60 tolak 45. So, sama dengan 105 darjah timur. Ya, jadi kalau kita tengok kat sini, okay, S kita ni, kita ada 60 darjah utara, 105 darjah timur. Jadi, bila dia tanya longitude S, jawapan kita mesti 105 darjah timur. Okey, seterusnya hitung latitude bagi M jika jarak dari R ke M diukur sepanjang permukaan bumi ialah 5,400 batu nautika. Jadi kita tahu M tadi terletak ke utara R. Terletak ke utara R. Pergi utara ke atas ni. Okey, tapi kita nak check dulu betul ke dia di bahagian utara. So kita akan lukis dulu garisan khatulistiwa kita. Ini untuk C. Khatulistiwa. Okey, kita ada R. R kita di bawah 60 darjah selatan. Maknanya beza sudut dekat sini 60 darjah lah. Okey, jadi bila cikgu tengok jarak dari R ke garisan khatulistiwa kita ada 3,600. Sedangkan jarak dari R ke M 5,400. Maknanya M dah berada melepasi 0 darjah tersebut. M dah berada di utara. So kita ada theta darjah utara. So beza sudut theta darjah. Dia dah melepasi 3,600 sebab 5,400 ni lebih dari 3,600. So dia dah lebih ke atas, lebih ke utara. Maka nak cari jarak mesti jarak dari R ke M yang kita dah tahu ni tadi. So theta tambah 60 mesti darab 60 dan tak perlu dikoskan sebab R dan M kedudukan dia atas dan bawah. Dia bukan di latitude yang sama. So berhenti, tak perlu kos, terus samakan dengan 5,400. Maka theta kita 5,400 bahagi 60 tolak 60. Jadi kita ada berapa darjah utara? 5,400 bahagi 60 tolak 60, kita ada 30 darjah utara. Jadi M kita berada di bawah ni lah. Okay, so M 30 darjah utara dekat sini. 105 darjah timur lah. Yang ni dia R ke M kan? So dia meridian yang sama, yang ni longitude yang sama. 135 darjah timur. Okey. So dia tanya hitung latitude. Latitude kita 30 darjah utara. Okey. Seterusnya akhir sekali kita ada laju. Kita nak cari masa. So sebuah kapal terbang berlepas dari Q ke S melalui kutub utara. Q ke S melalui kutub utara. Okey. Dekat sini, bila melalui kutub utara, kita kena lukis. Cikgu bagi, cikgu padam dekat mana ni? Padam sini sikit. Bagi dia ruang sikit kat sini. Okey. Bila kita lukis Q ni, Q ke S. Q dekat sini, bawah ni. S dekat atas ni. Okey. Dan kita mesti melalui kutub utara. Ke situ. Okey. Jadi bila kita lukis, ini kita punya 0 darjah. Kita bawa dia ke Q dulu. Disebabkan Q dekat bawah 36 darjah selatan, maka sudut ni 36. Dari khatulistiwa ke Q 36. Okey, lepas tu kita ada S dekat atas, dari tengah ni. S berada dekat atas. Disebabkan dia 60 darjah utara, maka dari 0 ke S ni 60 darjah. Okey, sedangkan kita nak jarak dari Q ke S melalui kutub utara. So dekat sini. Jadi kita nak jarak yang ini.
Kita nak jarak yang ini. Okay. So, jarak yang itu, maksud dia kita ambil beza sudut dia. Beza sudut dia adalah 36 tambah 120. Sebab yang ini kan 180 tolak 60, kita dapat 120 kat sini. So, 36 tambah 120 darab 60. So, kita dapat jarak. So, jarak kita 36 tambah 120 darab dengan 60. Jarak kita ada 9360 batu nautika. Barulah kita boleh masukkan dalam formula laju sama dengan jarak bahagi masa lah. Laju kita ada 720. Jarak kita 9360 bahagi dengan masa. Jadi nanti dapat masa kita sama dengan 9360 bahagi 720. Kita ada 13 unit automatik dalam jam. So, kita ada 13 jam. So, soalan-soalan yang kita tengok ni kebanyakannya kita kena lakar sendiri kita punya bumi. Tapi ada soalan yang memang dah disiap lakar. Katalah kita ambil katalah kita ambil soalan ni lah yang dah disiap lakar. Ada juga satu soalan lagi kat sini. Tapi tak apa, kita ambil yang ini. So rajah menunjukkan kedudukan T pada permukaan bumi. O ialah pusat bumi. Nyatakan kedudukan titik P. Dekat sini, kalau kita tengok, kita nak kedudukan P dekat sini, dia di latitude yang ini. So, dia dah label 70 darjah utara. Jadi, dekat sini cikgu dah tahu 70 darjah utara. Lepas tu, dekat yang ini, yang ini dia dah label 130 darjah timur, maka sebelah sini dia akan jadi barat. Barat dia mesti 180 tolak 130. So, kita ada 50 darjah barat dekat situ. So nyatakan kedudukan titik P, 70 utara, 50 barat. Seterusnya, titik Q terletak 3,900 batu ke selatan titik P. Jadi titik Q kita, dia ke selatan. Dia pergi ke selatan ke sini. Tapi kita kena semak sama ada dia dah melepasi 0 darjah atau tidak. Jadi kita akan mula di sini, katalah B. Cikgu mulakan dengan 0 darjah dekat sini. P kita ada 70 darjah utara. Jadi beza sudut 70 darjah. Jadi cikgu akan semak 70 darjah darab 60, maka kita ada 4,200 batu nautika. Sedangkan titik Q tu cuma 3,900 ke selatan P. Jadi maksud cikgu dekat sini, P ke kosong ni, P ke kosong, P pergi ke kosong, 4,200 batu. Sedangkan P pergi ke S cuma 3,900. Jadi, S tu dia tak melepasi lagi 0 darjah. Dia berada di sinilah. Jadi kita letaklah S tu di sini. Theta darjah utara. Jadi maksud dia dari 0 ke S, beza sudut dia theta. Dari 0 ke P, beza sudut dia 70 darjah. Maka dari P ke S yang ini. P ke S yang tengah-tengah, tergantung kat atas tu. So, beza sudut dia 70 tolak theta. Beza sudut dia 70 tolak theta. Jadi, bila kita nak cari jarak, 70 tolak theta darab 60. Tak perlu cos sebab dia atas bawah. Mesti samakan dengan 3,900. So, 3,900 batu nautika. Jadi, kita terus cari theta. Kita ada 3,900 bahagi 60 tolak 70. Maka theta kita akan dapat
3,900 bahagi 60 tolak 70. Kita akan dapat 5 darjah. Dekat sini masih lagi di utara. Sebab dia tak melepasi lagi 0 darjah. Dia tak ada sampai melepasi 0 darjah kat sini. Kalau dia, sebab apa? Sebab P ke 0 darjah cuma adalah 4,200. Sedangkan Q tu terletak 3,900 saja. So dia sepatutnya dia dekat atas ni lah. Okay, so kita ada titik Q dekat sini. Kita ada 5 darjah utara, 50 darjah barat. Okay. Seterusnya, R terletak ke timur Q pada longitude 10 darjah barat. Okay. Jadi, kalaulah dekat sini tadi kita dah nampak 50 darjah barat. Jadi, R tu terletak ke timur Q, maksud dia ini Q dia pergi ke timur kat sini, tapi dia dah beritahu 10 darjah barat, maka kita letak di sini lah. So kita letaklah R di sini. Okey, jadi kita ada R kita 5 darjah utara, 10 darjah barat. Sedangkan Q kita tadi, kita ada 5 darjah utara, 50 darjah barat. Jadi kita nak hitung jarak. So bila nak hitung jarak, kita ada latitude yang sama. Latitude yang sama ni tadi kita jangan tengok. Kita tengok beza sudut barat dengan barat, mesti tolak. 50 tolak 10, mesti darab 60. Okey, dan Q dan R ni, kalau kita tengok dekat sini, di latitude yang sama, dia sebaris dekat sini, maka kena cos 5. Jadi terus dapat jarak 40 darab 60 cos 5. So kita ada jarak dia 2,390.87 batu nautika. Itu untuk soalan C lah. Okey. Dan seterusnya soalan D, kita ada 800 knot, kita nak hitung masa. Kita nak tahu waktu, maknanya kita nak hitung masa lah. Jadi bila D, kita ada laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak sebuah kapal terbang berlepas dari P ke Q. So jarak kita ada PQ, dari Q terus terbang ke R. Maksud dia, dari Q kita akan sambung terbang ke R. So laju sama dengan jarak PQ tambah QR bahagi masa. Laju kita ada 800 knot. Jarak PQ dah diberi dalam soalan ni 3,900. Jarak QR, jarak QR pun kita dah cari dekat sini. Yang atas ni tadi 2,390.87 bahagi dengan masa. Jadi masa kita 2,390.87 tambah 3,900 bahagi dengan 800. Kita akan dapat 7.86 jam. Tapi sebab dia nak hitung waktu. So maksud dia bergerak dari 8 pagi. So 7 jam ni. Berapa masa kita perjalanan kita, berapa jam, berapa minit. Kalau kita tengok tolak 60 minit, kita ada 26 minit. 1 jam bawa ni atas sini. So kita ada 8 jam 26 minit. So kita bergerak daripada pukul 8 pagi kalau ikut soalan. Jadi kita tiba pukul berapa? 8 pagi. 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1 petang, 2 petang, 3 petang, 4 petang. So sampai 4:26 minit petang. So kita kira lah daripada 8 pagi bergerak selama 8 jam 26 minit sampai pukul 4:26 minit petang. So itu adalah beberapa contoh soalan bumi lah. Cikgu rasa boleh cuba jawab. Kalau kita tengok dia punya corak lebih kurang sama je. Corak lebih kurang sama. Jadi cikgu harap pelajar boleh jawab dan cuba dengan beberapa soalan trial negeri yang lain.
Okay, so selamat belajar semua. Bye.